Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kipas nombor satu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji-pujian hanya layak untuk Allah. Selawat dan salam diutuskan untuk junjungan mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita telah tiba pada riwayat 4223, hadis-hadis berkenaan tentang abwabul waqaf, berkenaan tentang wakaf. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Terus riwayat 4223 sanad dia. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau telah berkata, asaba Umar bin Khattab, ayahnya telah menerima ardan, sebidang tanah di Khaybar. Setelah daripada peperangan Khaybar, maka para sahabat yang turut serta mendapat pembahagian daripada tanah-tanah Khaybar. Fa'atan nabiyya, maka beliau telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yasta'miruhu, meminta pendapat baginda fiha, berkenaan tentang tanah tersebut. Apa yang patut beliau lakukan? Faqala, maka beliau berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, inni asabtu arda, sesungguhnya aku telah menerima sebidang tanah di Khaybar. Lam usib mala, aku tidak pernah menerima sesuatu harta. Qatu, sesuatu harta pun, huwa anfas, yang lebih bernilai, indi, di sisiku, minhu, berbanding daripada tanah tersebut. Fama ta'muruni, maka apakah Tuhan memerintahkan daku untuk melakukan dengannya? Maka Nabi pun mencadangkan kepada Umar supaya Umar melakukan wakaf. Sabda Nabi SAW, in syi'ta, jika kamu mahu, habasta aslaha, maka kamu tahanlah, kamu peganglah aslaha, akan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, akan asalnya, wa tasaddaqta, dan kamu sedekahkan dengan manfaat dia. Wa tasaddaqta biha, maka sedekahkanlah dengan manfaat daripada tanah tu. Maksudnya tanah tersebut jangan diberikan kepada sesiapa, namun niatkan segala manfaat yang ada pada tanah tersebut untuk diberikan sedekah kepada orang lain. Maka berkata Abdullah bin Umar, fatasaddaqa biha Umar, maka Umar bin Khattab telah bersedekah dengan tanah tersebut dengan syarat la yuba'u asluha, bahawa tanah tersebut tidak boleh dijual. La yuba'u asluha, tanah tersebut tidak boleh dijual. Asluha bermaksud pokok-pokok, apa yang ada di tanah tersebut tak boleh dijual. Wala tuba'u, tidak boleh dijual. Wala turathu, tidak boleh diwarisi. Wala tuhabu, tidak boleh diberikan kepada sebagai hadiah. Qala, maka telah fatasaddaqa Umar, maka Umar bin Khattab telah menyedekahkan hasil daripada tanah tersebut kepada fakir miskin, wa fil qurba, kepada ahli keluarga yang terdekat, wa fil riqab, pada orang-orang yang memerlukan dana untuk membebaskan diri mereka, wa fi sabilillah, pada jalan Allah, wa ibnis sabil, untuk para musafir, wa dhaif, dan juga untuk melayani tetamu. Wala junaha, dan Umar bin Khattab menetapkan bahawa tidak ada sebarang masalah ala man waliha, bahawa sesiapa pun yang ditugaskan untuk menguruskan tanah tersebut, ayyakula minha, untuk mengambil sebagai keperluan makanan daripada tanah tersebut, bil ma'ruf, dengan kadar yang sepatutnya. Au yut'ima sadiqa, ataupun pengurus tanah tersebut, kalau kita dipanggil untuk yang menguruskan masjid, nazir, ataupun orang yang menguruskan sesuatu bahagian wakaf. Kalau di negeri Selangor, maka semua yang wakaf yang berdaftar dengan
apa Jabatan Agama Islam, maka diuruskan oleh unit wakaf. Unit wakaf di bawah MAIS menguruskannya. Ghairu mutamawil fih, tanpa boleh menyimpan harta daripada wakaf tersebut. Dia boleh makan, dia boleh bagi hadiah kepada orang yang dirasakan perlu. Tetapi pengurus tanah wakaf, dia tidak boleh untuk menyimpan sebagai kekayaan bagi dirinya. Qala, berkata perawi, fahaddastu hadzal hadits Muhammada falamma balagtu hadzal makan ghairu mutamawil fi qala Muhammad, maka Muhammad menegur bahawa ghairu mutamawil sebenarnya adalah ghairu mutaassil mala. Mutaassil bermaksud jami', tanpa ada niat untuk mengumpulkan harta. Qala Ibn Aun wa anba'ani man qara hadzal kitab anna fihi ghairu mutaassil mala, tanpa ada niat mengumpulkan harta. 4224 dan 4225 adalah lebih kurang sama, maka kita tidak terjemahkan. Ini hadis berkenaan tentang dalil untuk wakaf dan kelebihan untuk wakaf. Wa bi ilayhi qala hadatsana wa Abu Bakr ibn Abi Syaibah qala hadatsana Ibn Abi Zaidah tatawil. Wa bi ilayhi qala wa hadatsana Isaku qala akhbarana Azhar As-Samman tahwil. Wa bi ilayhi qala wa hadatsana Muhammad al-Musanna qala hadatsana Ibnu Abi Adi kulluhum an Ibn Aun bi hadzal isnad mislah ghayra anna hadits Ibn Abi Zaidah wa Azhar intaha inda qawli aw yut'ima sadiqan ghayra mutamawil fihi wa lam yadhkur ma ba'dahu wa hadits Ibn Abi Adi fihi ma dzakara Sulaiman qawlahu fa haddathtu bi hadzal hadits Muhammadan ila akhirih. 4225 yang ini pun kita tidak terjemahkan sebab riwayatnya lebih kurang sama. Wa bi ilayhi qala wa hadatsana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Abu Dawud al-Hafari Umar bin Sa'd an Sufyan an Ibn Aun an Nafi' an Ibn Umar an Umar radhiyallahu anhuma qala asabtu ardan min ardi Khaybar fa ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qultu asabtu ardan lam usib malan ahabba. Dalam riwayat ini datang dengan perkataan ahabba. Maka Umar bin Khattab berkata kepada Nabi bahawa aku tidak pernah memperoleh harta yang lebih aku cintai. Dalam riwayat sebelum ini anfas, yang lebih bernilai. Maka itu perbezaan dia. Maka Umar bin Khattab berkata aku tidak pernah menerima sebidang tanah, harta yang lebih aku cintai berbanding daripada ini. Wala anfas, dan lebih bernilai di sisiku daripadanya. Maka kita nampak para sahabat mereka menyedekahkan, mewakafkan benda yang paling bernilai bagi mereka, benda yang paling mereka cintai dan sayang, dan itulah sepatutnya sebaik-baik sedekah. Wasaqal hadis bimisli hadisihim wa lam yadhkur fa haddatsu Muhammad wa ma ba'dah. Bab yang seterusnya Imam Muslim nak membawakan hadis. Tadi kita dah belajar hadis-hadis galakan untuk berwasiat. Tapi sekarang ni kita nak belajar bahawa adakah Nabi meninggalkan wasiat untuk harta baginda? Jawapannya tidak ada. Maka kenapa Nabi galakkan untuk membuat wasiat tapi Nabi sendiri tak membuat wasiat? Kerana Nabi SAW tidak ada apa-apa harta untuk diwasiatkan. Maka sebab itu dibawakan riwayat 4226. Babu tarkil wasiyah. Boleh untuk tidak melakukan wasiat. Liman laisa lahu syai'un yusibih, untuk seseorang yang tidak memiliki apa-apa pun untuk diwasiatkan. 4226. Baca sanad dia. Abdullah bin Abi Aufa telah ditanya oleh Talha bin Musarif, adakah Nabi SAW ada melakukan wasiat? Faqala la, maka Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu menjawab tidak. Qultu, maka Talha bin Musarif bertanya, falima kutiba 'alal muslimin, maka mengapakah digalakkan ke atas orang Islam untuk melakukan wasiat? Au falima, ataupun pertanyaannya berbunyi, maka mengapa umiru diperintahkan umat Islam dengan wasiat? Qala, maka beliau berkata, awsa bi kitabillah, kerana Nabi punya wasiat adalah untuk umat baginda berpegang kepada kitab Allah. 4227. Terus yang ni kita tidak terjemahkan sebab riwayat ini lebih kurang sama.
وبه إليه قال وحدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع تاويل وبه إليه قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي كلاهما عن مالك بن مغول بهذا الإسناد مثله غير أن في حديث وكيع قلت فكيف أمر الناس بالوصية وفي حديث ابن نمير قلت كيف كتب على المسلمين الوصية. 4228 baca sanad dia. Daripada Aisyah radhiyallahu taala beliau telah berkata, "Ma taraka Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada meninggalkan dinaran sebarang dinar, wala dirhama sebarang dirham, wala syatan, Nabi tidak meninggalkan kambing maupun unta." Maka tak ada apa-apa nak diwasiatkan sebab Nabi tak ada tinggalkan sebarang harta. Wala ausa bi syai', maka kata Aisyah, oleh itu Nabi SAW tidak meninggalkan wasiat dengan sesuatu apa pun. 4229 riwayat yang lebih kurang sama, maka yang ini kita tidak terjemahkan. Wa bila qala wa hadatsana Zuhair bin Harb wa Utsman bin Abi Syaibah wa Ishaq bin Ibrahim kulluhum an Jarir tawil. Wa bila qala wa hadatsana Ali bin Khashram qala akhbarana Isa wa ibn Yunus jami'an al-Amash bi hadzal isnadi mislah. 4230 baca sanad dia. Aswad bin Yazid berkata, Zakaru, orang ramai ada menyebut di sisi Aisyah, anna Aliyan, bahawa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kana wasiyan, adalah orang yang mengetahui wasiat Nabi. Wasiyan maksudnya pemegang wasiat. Maka orang ramai kata Sayyidina Ali tu ada wasiat Nabi, Sayyidina Ali ada wasiat daripada Nabi. Maka Aisyah pun tegur, mata ausa ilaih, bila masa Nabi sempat menyampaikan wasiat kepada Sayyidina Ali, faqad kuntu, dalam keadaan aku adalah orang yang musnidatuhu ila sadri, yang baginda sentiasa bersandar pada dadaku, au qalat hajri, ataupun pada pangkuanku, fada'a, maka Nabi sempat meminta untuk dibawakan bitasti bekas, falaqad in khanasa fi hajri, dalam keadaan baginda telah rebah pada pangkuanku, maksudnya baginda meninggal dunia pada pangkuan Aisyah, wa ma sya'artu, dalam keadaan aku tidak perasan bahawa baginda telah meninggal dunia. Famata ausa ilaih, maka Sayyidina Aisyah pun membalas balik orang yang mendakwa begitu. Maka bila Nabi sempat untuk menyampaikan wasiat kepada Sayyidina Ali, hakikatnya Nabi tidak meninggalkan sebarang wasiat kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. 4231 baca sanad dia. Hadis ini nak menerangkan bahawa Nabi ada meminta para sahabat untuk mereka menulis sesuatu wasiat. Namun para sahabat mereka telah bertengkar dan berbeza pendapat. Ada yang mengatakan Nabi SAW dalam keadaan tidak layak untuk kita menyusahkan Nabi. Ada yang mengatakan mungkin Nabi SAW kerana terlalu sakit, Nabi SAW berkata tanpa sedar. Maka ada yang mengatakan tulis, sebab itu daripada pesanan Nabi. Maka bila mereka bertengkar, maka Nabi SAW suruh mereka untuk keluar. Maka ada dua riwayat berkenaan tentang ini. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yaumul khamis, alangkah sedihnya hari Khamis. Wa ma yaumul khamis, dan apakah yang boleh aku khabarkan tentang hari Khamis. Summa baka, kemudian Abdullah bin Abbas menangis. Hatta balla, sehingga membasahi, dam'uhu, dengan sebab tangisan air matanya, al-hasa, batu-batu kerikil yang berada di hadapannya. Fakultu, maka Abdullah bin maka perawi iaitu Sa'id bin Jubair telah bertanya, wahai Abu Abbas, wa ma yaumul khamis, apakah yang berlaku pada hari Khamis? Qala, berkata Abdullah bin Abbas, ishtadda bi Rasulillahi waj'ah, pada hari Khamis telah bertambah teruk sakit Nabi SAW. Faqala, maka baginda pun bersabda, i'tuni aktubu lakum kitabah, bawakan sesuatu kepadaku. Nanti dalam riwayat berikut, maka Nabi minta untuk dibawakan tulang dan dakwat, ataupun kayu dan dakwat untuk ditulis sesuatu. Zaman dulu mana ada kertas, mereka tulis pada batu, pada kayu, bahkan pada tulang binatang supaya boleh ditulis sesuatu.
Maka Nabi berkata, bawakan sesuatu kepadaku supaya aku menulis untuk kamu sebuah kitab. La tadillu, yang kamu tidak akan lagi sesat selepas daripada kewafatanku. Fatanaza'u, maka para sahabat pun saling berbeza pendapat, saling berbantah. Ada yang kata Nabi SAW dalam keadaan tak sedar. Ada yang kata tulis apa yang Nabi nak tulis, dan mereka berbeza pendapat. Wama yang bagi inda Nabi yang tanazuk, kata Abdullah bin Abbas, dan tidaklah sepatutnya di sisi seorang Nabi berlakunya perbantahan ataupun pertengkaran. Waqalu, maka ada sahabat berkata, masya'nuh, apakah keadaan Nabi SAW? Ahajara, adakah baginda Nabi SAW berada dalam keadaan meracau? Hajara bermaksud Nabi mengatakan sesuatu dalam keadaan Nabi tak sedar kerana terlalu sakit. Muka surat 1082 pada baris yang kedua, 4, 6, 8, 10. 10, 12, 14, 16. Baris yang ke-16, muka surat 1082. Kata Imam Nawawi, maksudnya adalah hajara alal istifham. Maksudnya adalah lianna ma'na hajara ay hadha. Wa innama ja'a hadha min qailihi istifhaman lil inkar, soalan dalam bentuk mengingkari. Maksudnya adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebentar. Okey. Pada baris dua bawah tu, lima asabahu minal hayrati wad disyah, disebabkan apa yang menimpa Nabi SAW daripada kesakitan. Ma syahidahu minan Nabi, apa yang mereka nampak Nabi SAW sedang lalui. Maka sebab itu mereka menganggap Nabi SAW berada dalam keadaan tidak sedar apa yang Nabi SAW katakan. Ahjara, adakah baginda Nabi SAW dalam keadaan meracau ataupun dalam keadaan berkata sesuatu kerana terlampau sakit dan tidak sedar. Istafhimuh, maka mereka berkata, tanya betul-betul kepada Nabi SAW. Maka akhirnya baginda pun bersabda, da'uni, tinggalkanlah daku bersendirian. Falladhi ana fihi khairun, maka keadaan yang aku sedang berada padanya adalah lebih baik. Maka ada dua muka surat syarah Nawawi ni, maka para pelajar digalakkan untuk baca supaya boleh faham hadis ini. Usikum, maka akhirnya Nabi berpesan, aku berpesan kepada kamu dengan tiga perkara. Yang pertama, akhrijul musyrikin, keluarkanlah kamu orang-orang yang tidak Islam daripada semenanjung Arab. Dan ini akhirnya Umar bin Khattab buat sewaktu beliau menjadi khalifah. Wa ajizul wafdah, dan berikanlah layanan kepada rombongan-rombongan yang datang. Sabda Nabi, sebagaimana aku telah melayani mereka. Kata perawi, dan Nabi berdiam, Nabi tak sebut yang ketiga. Ataupun perawi berkata, fa'unsituha, aku telah dilupakan yang ketiga. Maka dia tak ingat yang ketiga. Qala Abu Ishaq, haddatsana Hasan bin Bishr, qala haddatsana Sufyan bihadzal hadis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian lihat kepada muka surat 1082 pada daripada hujung hujung syarah baris yang kedua, 4, 6. Maka berkenaan tentang siapa yang diam ataupun siapa yang lupa. Kata Imam Nawawi, as-sakit, orang yang diam, yang tak menyebut yang tak menyebut wasiat yang ketiga adalah Abdullah bin Abbas. Ataupun yang lupa tentang apakah yang ketiga, wan nasi, orang yang lupa adalah Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala. Maka ada yang memberi pendapat bahawa apakah yang ketiga. Maka ada yang mengatakan Nabi memerintahkan tajhizu jaish Usamah, untuk teruskan persiapan tentera Usamah yang Nabi telah putuskan. Dan ada juga yang menyebut bahawa pesanan Nabi SAW bahawa jangan menjadikan kuburku sebagai tempat sembahan selepas kewafatanku adalah wasiat yang ketiga. Dan juga beberapa pandangan yang lain. Baca riwayat seterusnya, 4233. Terus hadatsani, hadatsana, betul. Terus
Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya beliau telah berkata, Yaumul Khamis, alangkah dahsyatnya, alangkah sedihnya hari Khamis, dan apakah yang berlaku pada hari Khamis. Summa ja'ala, kemudian Abdullah bin Abbas mula tasilu dumu'ah, menitiskan apa air matanya, hatta ra'aitu, sehingga aku melihat, ala khaddaih, di atas kedua pipi Abdullah bin Abbas, ka'annaha nizamul lu'lu', umpama butiran-butiran permata, kerana banyaknya beliau menangis. Qala, maka beliau telah berkata bahawa Nabi SAW telah bersabda, ituni bil katifi wad dawah, bawakanlah kepadaku tulang dan juga dakwat, untuk Nabi SAW menulis sesuatu, ataupun Nabi meminta untuk dibawakan lembaran kayu dan juga dakwat. Aktubulakum kitabah, aku akan menyuruh kamu menulis satu penulisan, lan tadillu, yang kamu tidak akan menjadi sesat selepas kewafatanku selama-lamanya. Maka para sahabat berkata, Inna Rasulullah SAW yahjur, sesungguhnya Nabi SAW sedang berada dalam keadaan tidak sedar. Nabi bercakap dalam keadaan tidak sedar, ataupun diterjemahkan sebagai meracau. 4233 baca sanad dia. Daripada Abdullah bin Abbas, beliau telah berkata, Lama udira Rasulullah, apabila baginda Nabi SAW semakin tenat, semakin nazak, wa fil baiti, dan di dalam rumah ketika itu ada beberapa orang lelaki, antara mereka adanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala Nabi, maka Nabi SAW pun bersabda, halumma, bawakanlah, datangkanlah, aktub lakum kitabah, akan ku menyuruh kamu untuk menulis sebuah penulisan, la tadilluna ba'dah, kamu tidak akan menjadi sesat selepas itu. Maka Umar bin Khattab pun berkata, sesungguhnya Nabi SAW qad ghalaba alaihi al-wajah, sedang berada dalam keadaan yang baginda dikuasai oleh sakit yang amat. Wa indakumul Quran, dan kamu telah pun mempunyai Al-Quran. Hasbuna kitabullah, cukuplah Al-Quran bagi kami. Maka kenapa Umar bin Khattab berkata begitu? Kata Imam Nawawi, baris yang ke-368, kata Imam Nawawi, wa amma kalamu Umar, adapun kata-kata Umar bin Khattab, maka para ulama telah sepakat bahawa ini adalah menggambarkan kecerdasan Umar bin Khattab, kelebihan Umar bin Khattab, dan juga betapa halusnya cara berfikir Umar bin Khattab. Li'annahu, kerana sesungguhnya Umar bin Khattab risau bahawa Nabi SAW akan menulis beberapa perkara, rubbama, yang kadangkala berkemungkinan umat Nabi tidak mampu untuk melaksanakannya, wastahaqul uqubah, dan mereka boleh mendapat siksaan jika mereka meninggalkannya. Maka sebab itu Umar bin Khattab pun berkata, cukup Al-Quran sebagai panduan untuk setiap daripada kita. Sebab itu kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, sebab ayat Al-Quran dah sebut, ma farratna fil kitabi min syai', di dalam Al-Quran Allah Taala berfirman bahawa tidak ada apa-apa yang terlepas untuk disebutkan kecuali Allah telah sebutkan dalam Al-Quran. Begitu juga Allah telah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum, agama telah disempurnakan. Fa'alaima, maka Umar bin Khattab mengetahui bahawa sesungguhnya Allah telah menyempurnakan agamanya. Fa'aminad dalal alal ummah, maka jika orang yang benar-benar mengamalkan Al-Quran, dia akan selamat daripada kesesatan. Wa aradat tarafuh, dan sebenarnya Umar bin Khattab ingin untuk membiarkan baginda berehat. Fakana Umar, maka sebenarnya Umar bin Khattab afqah, adalah lebih memahami situasi Nabi berbanding daripada Abdullah bin Abbas dan orang-orang yang menyepakati pandangan Abdullah bin Abbas. Sebab itu nanti para sahabat para pelajar boleh baca catatan Imam Baihaqi berkenaan tentang pendirian Umar, begitu juga catatan Imam Khattabi berkenaan tentang mauqif pendirian Umar, begitu juga catatan Imam Khattabi berkenaan tentang orang yang membuat i'tirad, membuat pengingkaran terhadap bahawa hadis perbezaan umatku adalah rahmah. Maka itu semua catatan yang penting. Fakhtalafa ahlul baiti, maka telah berbeza pendapat pada sahabat yang berada di dalam rumah.
Fakhtasamu, dan mereka telah bercanggah pendapat, berbantahan. Antara mereka ada yang berkata, qarribu, dekatkanlah kepada Nabi supaya Nabi boleh menulis untuk kamu sebuah kitab yang kamu tidak akan lagi sesat selepas itu. Dan ada di antara mereka yang berkata sebagaimana pandangan Umar, falamma aktsarul laghwa, apabila telah semakin banyak bising, wal ikhtilaf, percanggahan pendapat di sisi Nabi, maka Nabi SAW pun bersabda, kumu, bangunlah kamu semua meninggalkan daku. Qala, berkata Ubaidullah, maka Abdullah bin Abbas sering berkata, innar raziyata kullar raziyah, sesungguhnya kerugian yang amat mahala adalah sesiapa yang menjadi penghalang di antara Nabi SAW dan apa yang ingin baginda untuk tuliskan untuk mereka, dalikal kitab, daripada penulisan tersebut, min ikhtilafihim, disebabkan perbezaan pendapat mereka, walaghatihim, dan disebabkan pertengkaran, bunyi bising yang berlaku sesama mereka. Okey, maka apakah yang disebut sebagai tanah Arab bila Nabi SAW suruh untuk mengeluarkan orang-orang yang bukan Islam daripada tanah Arab? Maka pada baris yang kedua, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23. Maka kata Imam Nawawi, maka Jaziratul Arab adalah daripada penghujung Aden yang terletak di Yaman. Aden ini adalah tempat yang paling bawah yang terletak di Yaman, sehinggalah ke tempat yang terletaknya Iraq, daripada sudut utara ke selatan. Wa amma fil ardi, adapun daripada sudut timur ke barat, maka daripada Jeddah sehinggalah ke Syam. Terus riwayat yang seterusnya berkenaan tentang nazar. Baca hadis-hadis tentang nazar. Terus maka kata Imam Nawawi, kita baca dulu catatan Imam Nawawi. Ajma'al muslimun, para ulama Islam telah bersepakat bahawa sah dan bolehnya seseorang itu melakukan nazar. Wa wujub al-wafa'i bihi, dan wajib untuk memenuhi apa yang telah dinazarkan. Idza kana al-multazim ta'ah, jika nazar itu berkenaan tentang perkara-perkara yang baik. Fa in nazara ma'siyah, jika seseorang itu bernazar dengan sesuatu yang maksiat, ataupun bernazar dengan sesuatu yang hukumnya adalah harus untuk dilakukan, seperti bernazar untuk masuk ke pasar, lam yan'aqid nazaruh, maka nazar tersebut tidaklah dikira. Contohnya, saya kalaulah dapat ni, saya bernazar saya nak masuk Aeon contohnya, maka itu taklah dikira sebagai nazar. Nazar mestilah berkenaan tentang perkara-perkara ketaatan, perkara yang mendatangkan pahala, perkara yang disukai oleh Allah. Wala kafarata alaihi indana, dan apabila nazar tersebut tak berlaku kerana dia kerana nazar tersebut berkenaan tentang maksiat, nazar tersebut berkenaan tentang perkara yang hukumnya harus, maka tidak ada sebarang kafarah. Dan inilah pandangan majoriti para ulama. Terus riwayatnya, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya beliau telah berkata, istafta, telah meminta jawapan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Sa'ad bin Ubadah fi nadrin, berkenaan tentang nazar yang telah dibuat oleh ibunya. Tufiat, maka kata Sa'ad bin Ubadah, ibunya telah meninggal dunia qabla an taqdiyah, sebelum sempat ibunya menunaikan nazar tersebut. Maka Nabi SAW pun bersabda, faqdihi, maka kamulah yang menunaikan nazar tersebut, anha, bagi pihak ibu kamu. Maka pada baris yang keempat, kata Imam Nawawi, pandangan mazhab Imam Syafi'i bahawa annal huquqal maliyah al-wajibah 'alal mayyit, sesuatu tanggungjawab daripada sudut harta yang wajib ke atas orang yang telah meninggal dunia, sama ada zakat, kafarah dan juga nazar, yajibu qada'uha, ianya wajib untuk ditunaikan. Sawa'un awsa, sama ada si mati meninggalkan wasiat tentangnya ataupun tidak, maka ianya sama hukum seperti mana hutang. Maka Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan la yajib, tidak wajib untuk menunaikan
untuk menunaikan sesuatu daripada tanggungjawab harta yang ditinggalkan oleh si mati, kecuali dia ada meninggalkan wasiat. Kemudian baris yang seterusnya, Imam Nawawi memberi pandangan berdasarkan riwayat-riwayat, apakah nazar yang telah dilakukan oleh ibu kepada Sa'ad bin Ubadah. Maka ada yang mengatakan ia ni adalah satu nazar yang mutlak tanpa disebut apa-apa. Ada yang mengatakan ia ni adalah nazar puasa. Ada yang mengatakan ia ni adalah nazar untuk membebaskan hamba. Ada yang mengatakan nazar tersebut adalah diingin untuk bersedekah, dan juga beberapa pandangan yang lain. Kemudian, apakah hukum? Adakah mesti seseorang itu menyelesaikan sesuatu tanggungjawab berkenaan tentang harta yang ditinggalkan oleh si mati ataupun tak wajib? Contohnya, seseorang itu ibu bapa dia meninggal dunia, dan ibu bapa dia ada meninggalkan sesuatu tanggungjawab yang berkenaan tentang harta, seperti Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kafarah puasa, ataupun contohnya kafarah nazar, ataupun contohnya hutang yang belum dibayar. Maka dalam mazhab Syafi'i, maka kata para ulama mazhab Syafi'i, wa'lam, baris yang ketiga daripada penghujung syarah An-Nawawi, wa'lam anna madhhabana wa madhhabal jumhur, majoriti para ulama menyebutkan bahawa seorang waris la yalzamuhu, tidaklah wajib untuk dia menunaikan sebarang nazar yang wajib ke atas si mati apabila si mati tidak meninggalkan harta. Bila si mati tak meninggalkan harta, tak wajib untuk waris dia buat apa yang wajib ke atas si mati untuk buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Namun ianya digalakkan, ianya adalah sunnah. Namun kalaulah si mati ada meninggalkan harta, maka wajib untuk menyelesaikan segala tanggungjawab yang wajib ke atas si mati. Jelas ke jelas? Terus baca riwayat dah. 4235, yang ni lebih kurang sama, kita tidak terjemahkan. Wabila qala hadatsana Yahya bin Yahya qala qara'tu ala Malik tawil bila qala hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Amr bin Naqid wa Ishaq bin Ibrahim an ibn Uyainah tawil. Wabila qala hadatsani Harmalah bin Yahya qala akhbarana Nawab bin qala akhbarani Yunus tawil. Wabila qala hadatsana Ishaq bin Ibrahim wa Abdul Humaid qala akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar tawil. Wabila qala hadatsana Utsman bin Abi Syaibah qala hadatsana Abdah bin Sulaiman an Hisham bin Urwah an Bakr bin Wa'il kulluhum an Az-Zuhri bi isnadil laysi wa ma'na hadithi. 4236. Baca sanad dia. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau telah berkata, akhadha Rasulullah, Nabi SAW pada suatu hari telah mula yanhana, melarang kami daripada membuat nazar. Nabi larang daripada buat nazar. Nanti kita baca kenapa. Maka Nabi pun menegur pada sahabat yang melakukan nazar. Nabi bersabda, innahu la yaruddu syai'a. Nazar ini tidak boleh mengubah sebarang takdir. Wa innama yustakhraju, nazar hanya mengeluarkan harta sedekah daripada asyahi, orang yang bakhil. Kenapa Nabi larang daripada nazar? Kenapa Nabi SAW bersabda begitu? Maka kata Imam Nawawi rahimahullah, pada baris yang ketiga, kata Imam Nawawi, yahtamilu an yakuna sababun nahyi anin nazar, sebab Nabi SAW melarang daripada melakukan nazar yang pertama, kerana kaunun naziri yasir multaziman lah, bila seseorang itu bernazar dia wajib buat. Dan ramai orang bila dia melakukan sesuatu ketaatan, amalan-amalan yang baik kerana nazar, maka dia buat kerana takallufan, kerana terpaksa. Sebab dia dah nazar, maka pun dia pun terpaksa sedekah, terpaksa berpuasa. Maka itu bukanlah benda yang bagus. Walaupun dah bernazar, dia mestilah buat dalam keadaan bersemangat, bersungguh-sungguh kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu Nabi larang. Nabi kata tak payah buat nazar, kerana ada sebahagian yang bila buat nazar, dia melakukan ketaatan tersebut dalam keadaan terpaksa. Jelas ke jelas? Yang kedua, Nabi SAW larang kenapa? Kerana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seseorang itu bila dia melakukan nazar, maka dia melakukan nazar dengan mengharapkan sesuatu balasan. Maka aku puasa ni sebab nak dapat projek. Aku puasa ni sebab anak nak menjadi begini.
maka dia bukan buat kerana Allah, sebab sekadar nak mendapat balasan. Maka Nabi pun melarang daripada melakukan nazar. Yang ketiga, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Qala al-qadi wa yahtamil. Yang ketiga, Nabi SAW melarang daripada melakukan nazar kerana ada sebahagian orang jahil meyakini, yazunnu ba'dul jahlah, sebahagian daripada orang jahil meyakini bahawa kalaulah bernazar maka boleh mengubah takdir. Maka mana ada mengubah takdir? Nazar tidaklah mengubah takdir. Sebab itu Nabi mengingatkan, innahu la yaruddu syai'a. Nazar tak boleh mengubah sebarang takdir. Ianya adalah sesuatu Allah nakkan seseorang yang bakhil itu untuk bersedekah. Jelas ke jelas? 4237 baca sanad dia. Daripada sudut hukum, digalakkan untuk bernazar. Digalakkan, boleh, harus. Tapi adakah ianya boleh mengubah takdir? Maka nazar tidak boleh mengubah takdir. Itu yang kadang-kadang ada orang salah faham. Aku dah nazar dah, Allah tak bagi pun. Maka itu bukanlah tujuan untuk bernazar. Maka Nabi SAW bersabda, nazar tidak boleh mempercepatkan sesuatu dan tidak boleh memperlewatkan sesuatu. Hanya sahaja nazar itu adalah untuk mengeluarkan sesuatu daripada orang yang bakhil bersedekah. 4238 baca sanad dia. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Nabi SAW, annahu naha, sesungguhnya Nabi pernah melarang daripada melakukan nazar. Tapi bukanlah Nabi larang terus. Nazar hukumnya adalah boleh. Tapi Nabi melarang daripada orang yang melakukan nazar. Maka sebab itu Nabi SAW berpesan, innahu la ya'ti bi khair. Nazar tidaklah boleh mendatangkan sesuatu kebaikan dengan sendiri. Semuanya berlaku dengan kehendak Allah. Wa innama yustakhraju bihi minal bakhir. Hanya senya dengan sebab nazar itu dikeluarkan sesuatu sedekah daripada orang yang bakhil. 4236 baca sanad dia. Empat 4240 baca sanad dia. Sabda Nabi SAW, janganlah kamu bernazar. Apakah maksud Nabi la tanzuru ataupun la tanziru? Kenapa Nabi larang daripada bernazar? Nabi terangkan, kalaulah seseorang itu bernazar kerana diingat boleh mengubah takdir, maka sabda Nabi, fa innan nadhara, maka sesungguhnya nazar la yughni, tidak boleh mendatangkan sebarang manfaat minal qadar, untuk menolak takdir. Wa innama yustakhraju bihi minal bakhil, hanya sahaja nazar itu nak mengeluarkan sesuatu daripada orang yang kedekut dan bakhil. 4241 terus. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, sesungguhnya baginda pernah melarang daripada melakukan nazar seraya bersabda, innahu la yaruddu minal qadar, sesungguhnya nazar tidak boleh menolak, mengubah daripada takdir. Wa innama yustakhraju bihi minal bahil, hanya sahaja nazar itu untuk mengeluarkan dengan sebab nazar sesuatu daripada orang yang kedekut dan bakhil. 4242 baca sanad dia. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, baginda pernah bersabda, innan nazara, sesungguhnya nazar la yuqarribu, tidaklah mendekatkan kepada anak Adam manusia sesuatu lam yakunillah, yang Allah tidak pernah mentakdirkan untuknya. Dia tidak mengubah takdir, tak menambah takdir. Walakinin nazru, akan tetapi nazar hanya berlaku yuwafiqul qadar, yang bersesuaian dengan takdir Allah. Fayukhraju bidzalika, maka dengan sebab nazar dikeluarkan daripada orang yang bakhil, malam yakunil bakhil yuridu an yukhrij, sesuatu yang orang kedekut tersebut tidak pernah ingin untuk sedekahkan. 4243, yang ini lebih kurang sama, maka kita tidak terjemahkan. Wa billahi qala hadatsana kutabatun sa'id qala hadatsana
haddatsana Yaqub yani ibn Abdurrahman Al-Qari wa Abdul Aziz yani Darawardi kilahuma an Amr ibn Abi Amr bihadzal isnadi mithlah. InsyaAllah kita akan sambung jam 6.30 petang nanti. Terima kasih kepada semua. Jazakumullah khairah. Jumpa lagi insya-Allah.